Assalamualaikum semua. Boleh dengar tak suara? Ustazah dengar tak suara saya? Dengar. Jelas dan nyata. Okey. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum sekali. Okey, jadi hari ini kita akan mulakan sesi perkongsian daripada Puan Suzaina berkaitan dengan inventory personality sidik. Jadi sebelum tu marilah kita sama-sama mulakan dengan membaca umul kitab. Fatihah. Okay, baik tuan-tuan dan puan-puan semua, hari ini kami dari unit kejayaan kaunseling akan berkongsi tentang personality. Jadi tajuk kita pada hari ini berkaitan dengan jom kenali personality diri dan potensi diri melalui inventory personality sidik IPS. Okay, penceramah kita pada hari ini akan disampaikan oleh Puan Suzaina binti Rahmat. Seperti yang sedia maklum, beliau merupakan pegawai psikologi kanan di UiTM Campus Pasir Gudang, dan saya sendiri iaitu Cik Nur Aina Nasiha binti Zainuddin, pegawai psikologi di UiTM Campus Pasir Gudang. Salam perkenalan dan selamat bekerjasama untuk semua. Saya alhamdulillah dah 3 bulan lebih dah kat sini. Jadi bagi yang kita belum bersemuka kan, jadi insyaAllah lepas ni kalau terserempak bolehlah tegur-tegur. Okay, jadi sebelum kita teruskan kepada sesi perkongsian, saya nak memperkenalkan ataupun menghebahkan tentang website yang ada di dalam unit kejayaan kaunseling, iaitu Counseling to You dan juga Career Counseling for You. Untuk Counseling to You, di sini lebih kepada untuk kita membuat temujanji, sama ada staff ataupun student buat temujanji untuk membuat sesi kaunseling bersama dengan kaunselor. Bagi Career Counseling for You pula, lebih kepada kita nak hebahkan tentang peluang kerjaya, tentang ujian-ujian psikologi yang ada. Jadi di Career Counseling for You ni nanti staff ataupun student boleh akses lah untuk dapatkan maklumat dan juga buat ujian-ujian yang ada di Career Counseling for You. Jadi saya akan kongsikan sedikit tutorial bagaimana nak menggunakan Counseling to You dan juga Career Counseling for You. Sekejap ya. Okey, yang pertama kita lihat kepada website Counseling to You. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan lihat di sini muka depan untuk website Counseling to You, tuan-tuan boleh type Counseling to You UiTM, nanti dia akan keluar muka depan macam ni. Okey, bagi warga UiTM boleh klik di UiTM members. Kalau orang luar contohnya seperti ibu bapa pelajar boleh klik di bahagian guest. Okey, saya tunjuk contoh. Okay, pertama klik pada UiTM members. Okey, bagi mereka yang belum daftar akaun untuk Counseling to You, boleh daftar di bahagian register sini. Kemudian kalau yang dah ada akaun, boleh terus login kat sini. Okay, di sini ada dua pilihan, staff dan juga student. Bagi staff boleh klik di bahagian staff, bagi pelajar boleh klik pada bahagian student. Kemudian contoh di sini klik pada bahagian staff, masukkan username ni kita letak nombor pekerja, kemudian password. Password ni sama macam kita punya password di iStaff Portal. Okey, contoh bila kita dah masukkan username dan juga password, klik pada login. Okey, nanti dia akan keluar macam ni. Ni dashboard. Okey, macam mana kita nak reference, macam mana kita nak buat appointment untuk pelajar. Sebagai contoh, katakanlah
Mungkin ustaz ataupun ustazah ada pelajar buat masalah dekat PI, dekat surau kat masjid kan. Kemudian nak refer kepada kaunselor. Jadi boleh buka kepada akaun Counselling to You ni. Kemudian kemudian klik pada bahagian references. Pergi kat reference list. Okey. Bahagian reference list ni untuk seterusnya klik di add record kat sini. Okey. Kemudian bila klik add record, okay, tuan-tuan dan puan-puan boleh baca tata cara di sini, regulation status. Kemudian terus tekan di kotak kecil ni, terus tekan proceed. Okey, kat sini nanti contoh katalah ustaz atau ustazah nak refer pelajar kan. Okey, boleh klik pada student, kemudian masukkan nombor matric student. Sebab tu untuk refer kepada kaunselor, staff kena dapatkan persetujuan ataupun maklumkan kepada pelajar tersebut yang pelajar tersebut kita nak refer kepada kaunselor. Sebabnya tuan-tuan dan puan-puan perlu dapatkan nombor matrik pelajar untuk daftarkan di Counselling to You. Okay, contoh kita dah dapatkan nombor matrik pelajar, okay, masukkan nombor matrik pelajar kemudian tekan search. Okey, nanti dia akan keluar maklumat pelajar tersebut. Kemudian ni nama pegawai yang telah referkan pelajar kepada kita. Okey, contoh di sini Asiah kan. Okey, kemudian isu problem ni masukkanlah contoh apa masalah yang dia buat. Katakanlah kat masjid ke kat surau dia merokok ke ataupun dating ke ataupun buat vandalism ke kan. Okey, tulis dia punya masalah kat sini. Contoh kat sini saya tulis testing lah sebab kita nak contoh saja. Kemudian tekan save. Tekan save, nanti akan keluar maklumat kat sini. Bila dah keluar maklumat kat sini, contoh kat sini dah ada dah maklumat pegawai yang refer dan juga nama pelajar yang kita nak rujuk pada kaunselor. Kemudian boleh tekan kepada yang warna hijau ni untuk dapatkan borang persetujuan tu. Okey, nanti akan dapatlah borang rujukan kaunseling ni. Nanti kita perlu print dan bawa jumpa kepada kaunselor sebabnya kita perlu dapatkan tanda tangan pelajar. Untuk kaunseling ni kita tak nak buat dalam sesi dalam paksaan. Kita kena sukarelakan, jadi kena maklumkan kepada pelajar yang kita nak refer pelajar tersebut kepada kaunselor. Nanti maklumat ini akan sampai kepada sistem kaunselor. Contoh kat sini kita dah refer kepada Puan Suzaina. Jadi Puan Suzaina akan tunjuk pula dashboard dia bila dah dapat maklumat daripada pegawai yang rujuk pelajar. Puan Suzaina boleh tunjuk nanti? Boleh, I nak end dulu. Okey, sambung daripada Aina tu. Okey, sambung daripada Aina punya talk tadi tu. Lepas pelajar tu dah dirujuk, dia boleh pilih. Kalau kempen Pasir Gudang, kita hanya ada 2 orang kaunselor iaitu saya dan Aina. So sama ada refer tu nak refer pelajar tu kepada siapa. Automatically dia akan masuk dalam sistem saya ni. Dekat appointment tak ada. Appointment ni adalah pelajar yang memang buat sendiri. Walk-in pun pelajar buat sendiri. Message pun adalah pelajar buat sendiri. Tapi dia akan keluar dekat reference. So bila dekat reference tu, bila saya view reference, so akan keluar lah, okay, ini adalah pelajar yang di-refer. Okay? So mudahlah. Okay, kenapa counselling kita buat sistem begini? Sebab kita tak nak ada macam rumus, cakap-cakap macam makcik bawang. Kita tak nak benda-benda yang macam tu. Kalau boleh benda yang tak perlu. Zaman sekarang kita perlu kerja secara profesional. Contohnya ada orang bertingkah laku tidak baik, tak perlu nak WhatsApp ke message ke, kita guna saluran yang tepat bahawa kita firm. Yang perujuk ni firm. Maksudnya pelajar ni memang sekian-sekian. Saya sakit hati betul dengan pelajar ni. Contohnya kalau college nak refer pelajar. Pelajar ni conteng dinding and so on. Pelajar ni merokok. Pelajar ni berendut di college and so on. Kita tak nak benda-benda yang rumus like cakap like makcik bawang. So yang prefer kena bagi maklumat yang sahih dan kaunselor terima maklumat sahih, baru kami akan ambil tindakan. Sebab sekarang ni apa-apa yang berlaku kena ada evidence, maksudnya kena ada aduan. Kalau benda-benda yang tak ada aduan, kita tak boleh nak ambil apa-apa tindakan, betul tak? Nanti kalau kaunselor ambil tindakan tanpa apa-apa aduan, nanti kaunselor yang disalahkan. Kadang-kadang sebab benda ni pernah terjadi, okay? Benda ni pernah terjadi sebab
Even saya pun pernah buat report polis sebab contohnya aduan tu daripada pensyarah. Contohnya aduan tu pada pensyarah, pelajar sekian-sekian, tapi saya tidak membuat apa-apa tindakan. Yang tindakan seterusnya adalah daripada pensyarah. Tapi kaunselor disalahgunakan sebab pelajar tu datang sesi. So benda-benda yang begini kita tak nak sebab even UiTM dia sangat menekankan tentang integriti dan di Shah Alam juga kita ada bahagian forensik yang akan investigate all the stuff from UiTM, apa viral yang kita buat, apa viral kat Twitter keluar, apa viral kat IG keluar. Kalau dia tag nama kita, kaunselor Suzainah Miti Rahmat daripada kampus Bedang. Sangat tidak baik dengan saya from Daniel daripada pelajar berkenaan. So, kalau pelajar tu menaikkan status berkenaan, bila ada refer yang begini, so sebagai kaunselor kami boleh untuk cover up diri kita dan sebagai perujuk pun boleh cover up diri dia. Maksudnya kita tak nak like macam mana kita cakap rumor sebab zaman sekarang zaman teknologi yang semakin canggih ni pelajar pun otak dia semakin canggih. Semua benda nak evidence dan fakta. Inilah salah satu cara. Tapi salah satu cara ni lebih bagus lah untuk macam Ustazah Aziza kalau dah dapat macam student zakat. Okay, so dia tak semestinya refer tu mesti kes yang negatif. Kadang-kadang refer tu adalah untuk menolong bantu pelajar. Contohnya pelajar ni dapat bantuan zakat. Contohnya Ustazah Aziza, Imam Afiq ke, Bilal ke, Nakib ke refer kat kita and then beritahu pelajar ni dapat bantuan zakat tapi kalau tengok cara hidup dia tidak menunjukkan pun dia memang layak zakat tapi kita bantu dia sebab pendapatan. So saya harap kaunselor bantu dia supaya sedar diri, insight untuk belajar bersungguh kat kampus ni sebab platform yang kat universiti ni memang kita untuk belajar. So inilah kepentingan sistem counseling2u.uitm.edu.my. Okay, saya copy juga link counseling2u.uitm.edu.my ni dekat kita punya ruangan chat untuk you all boleh register. So masing-masing cuba masuk, dia percuma je. Macam marketing kan. So masuk je. As a first time register, saya lebih suka kalau password ni kita senang lupa betul. Bila senang lupa, better letak nombor pekerja je lah senang. Kalau pelajar-pelajar saya cakap guna nombor matrik sebab password dia akan senang lupa. Sebab benda-benda yang sulit dia tak akan keluar di akaun you all. Benda-benda yang sulit report semua hanya di akaun kaunselor. Sebab tu kalau you all tengok di akaun kaunselor kita banyak dashboard kita ni fully tepi ni banyak. Even you all hanya dashboard counselling 3 je. Tapi kaunselor kita sangat banyak dan setiap benda ni dia ada keluar-keluar dia buka-buka. So memang report yang lebih kepada kaunselor. Kalau orang tahu password kita pun dia tidak akan terbocor rahsia sebab record tu. Record lebih kepada kaunselor. Alright? Tapi kita taklah cakap password kita tu boleh share dengan orang lain. Sebab tu kita still nak mintakan pengesahan secara bertulis sebab kita takut orang lain yang guna akaun kita. Kita tak nak benda macam tu. So bendanya ada 2 evidence. Mula refer by online and then refer by manual attach together so kita punya form tu lebih kukuh. Okay? So saya harap kalau macam Dr. Syafina ada pelajar-pelajar tak kisahlah jururawat ke, dayah ke, Puan Asmida ke, ada pelajar-pelajar yang you nampak unconsciously present menipu. Contohnya kalau klinik biasanya pelajar apa? Menipu. Tak period kata period. Contohnya benda-benda yang simple, tak semesti benda-benda yang berat. Kita nampak kalau dekat imam dapat dekat pusat Islam, pelajar sesuka membuang sampah, bercinta di dalam pusat Islam kan. Maksudnya benda-benda tu yang kita nak menolong bantu pelajar. Niat utama refer tu bukan untuk menjatuhkan hukuman tetapi lebih kepada untuk menolong bantu pelajar untuk menjadi pelajar yang cemerlang dunia akhirat lah ketika dia belajar di UiTM ni. InsyaAllah. Okay. So saya return back ke Aina lah. Okay, jadi jelas ya bagaimana nak guna counseling to you. Okay, dia lebih kepada kita nak refer pelajar, kemudian kita setkan appointment untuk pelajar tersebut. Okay, itu untuk counseling to you. Yang kedua ialah career for counseling. Okay, saya tunjukkan bagaimana cara nak guna career for counseling. Okay, ini ialah muka depan bagi career counseling for you, UiTM. Okay, kalau kat sini tuan-tuan dan puan-puan bila buka web ni nanti akan nampak lah muka depan ni macam ni. Okay, kat sini sebagai contoh lah katakanlah kat sini nanti akan ada upcoming event and career info.
poster-poster yang berkaitan dengan kerjaya dia akan paparkan kat sini. Jadi tuan-tuan dan perempuan akan dapat maklumat di sini. Okay, kemudian untuk contoh, kita ada counselling service, kita ada career service, kita ada psychological service. Kalau hari ini lebih kepada psychological service. Okay, tuan-tuan dan perempuan boleh klik pada psychological service. Nanti dia akan keluar pula macam ni. Okey. Kat sini adalah maklumat-maklumat yang dikongsikan, sebagai contohnya psychology test, iaitu berkaitan dengan ujian-ujian psikologi. Kemudian kita ada juga akrab, kita ada juga bulletin. Okey, untuk akrab sebagai contoh saya klik. Okey, nanti dia akan maklumkan okey apa itu akrab, apa fungsi akrab. Okey, jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, untuk akrab, saya sebagai pegawai psikologi UiTM Cawangan Johor merangkap penyelaras akrab untuk UiTM Cawangan Johor. Kita ada 4 orang ahli akrab untuk UiTM Cawangan Johor, 2 di Pasir Gudang dan 2 di Segamat. Di Pasir Gudang saya sendiri bersama dengan Encik Ahmad Fuzairi, pensyarah di Fakulti Sains Kesihatan dan Matematik. Fakulti Sains apa? Fakulti Sains FSKM. Fakulti Sains Kesihatan dan Matematik. Okey, itu fakulti Encik Ahmad Fuzairi lah. Kemudian untuk di Segamat kita ada 2 juga, iaitu Ustaz Rafiuddin, pegawai Hal Ehwal Islam, dan juga Puan Aliza Ali, iaitu pensyarah di Fakulti Undang-Undang. Jadi kami berempat merupakan ahli akrab bagi UiTM Cawangan Johor. Fungsi akrab seperti yang sedia maklum, kita sebagai perantara, sebagai pembimbing kepada pekerja-pekerja atau pegawai-pegawai lain dalam menghadapi isu-isu kerja. Okey, kemudian kita lihat kepada psychology test. Okey, kat sini yang menariknya, tuan-tuan dan puan-puan lihat. Kat sini kita ada pelbagai ujian-ujian yang adalah kat sini. Sebagai contoh, katakanlah untuk stress, motivational, relationship, communication, thinking skill, ada beberapa jenis ujian yang ditawarkan. Contoh, kita tekan kepada contoh katakanlah kat sini kan, kita tekan stress, kita tengok ada DAS version English ada, version Melayu ada. Okay, contoh saya tunjuk, klik sahaja kat situ, kemudian dia akan keluar ujian yang perlu dijawab. Bila kita dah jawab ujian ni, nanti automatik kita akan dapat keputusan. Jadi kat situ kita dah boleh tahu dah apa keputusan berdasarkan ujian yang kita jawab. Jadi tuan-tuan dan puan-puan bolehlah cuba-cuba lihat dan cuba-cuba untuk jawab pelbagai ujian-ujian yang kita ada di Career Counselling for You. Okey, selain itu untuk psychological. Untuk career dia lebih kepada tentang kerjaya lah. Tentang maklumat kerjaya, tentang ujian-ujian kerjaya, tips kerjaya, tentang video resume. Okey. Kemudian untuk counselling service. Okey, untuk counselling service dia lebih kepada maklumat berkaitan dengan counselling. Ujian-ujian counselling pun ada. Kita ada juga counselor voice. Counselor voice ni lebih kepada perkongsian counselor UiTM seluruh sistem. Nanti kita boleh lihatlah apa maklumat-maklumat terbaru ataupun info yang berkaitan dengan isu semasa. Okey, inilah berkaitan dengan career counselling for you. Jadi kita ada 2. Counselling to you dan juga career counselling for you. Yeah. Okey, jadi jelas ya tentang berkaitan dengan counselling to you dan juga career counselling for you. Kalau ada soalan nanti boleh letak di ruangan chat. Okey, jadi kita boleh teruskan kepada agenda utama, iaitu berkaitan dengan perkongsian tentang personality. Okey, Aina sila masuk. Alright, terima kasih untuk Cik Aina. Okay, bersama saya juga saya ada 4 orang pelajar praktikal, iaitu Haiza. Mana Haiza? Dan nak habis dah minggu ni 25 Mac. Haiza mana? Ya, ada point. Okay, dan kita ada Jawalia lah. Okay, pelajar berdua ni daripada College Unity Islam Melaka, Negeri Syafiq ni Melaka. And then bersama saya juga untuk pelajar praktikal kaunseling saya, iaitu yang untuk luar kampus taraf VIP lah ni kan.
Okay, bersama kita iaitu DO, Pegawai Daerah Keluang, iaitu Tuan Haji Jamaluddin, dan DO Pegawai Daerah Kulai, Tuan Haji Zainul bin Adani. Okay, sebab tu you nampak macam ada siapa tu. Itulah siapa orang Keluang, siapa orang Kulai, itu you all punya DO. Mereka berdua insan hebat untuk negeri Johor tu adalah pelajar praktikal saya juga. Pelajar praktikal master. Alright. So, semua orang saya percaya Aina dah terangkan pada you all berdua dan email daripada you all berdua keputusan tentang inventory personality sidik. Inventory personality sidik seperti yang Aina maklumkan tadi, dia dibangunkan oleh Profesor Dr. Siddiq Noor, iaitu UPM, Universiti Aina, lecturer Aina juga kan Aina? Aina maksudnya tak certified tapi automatically boleh guna untuk IPS sebab dia memang pure student prof. Tapi saya boleh guna sistem IPS sebab saya memang certified dan pergi kursus selama 2 hari untuk semua inventory yang Prof Siddiq Noor lakukan. So sebenarnya inventory ni sebab tu you all kena jawab, biasanya kita kena jawab secara manual sebab sistem bila kita certified kita tak boleh guna instrumen orang lain untuk kita buat dalam sistem sesuka hati. Dalam sistem yang you all Google IPS ni dia akan ada tapi report dia akan pergi ke UPM. Maksudnya kaunselor UPM sahaja yang boleh diagnose. Okay? Tapi memandangkan kami ni certified IPS, kami juga boleh diagnose. So kami gunakan secara Google Form dan automatically Aina yang akan kirakan semula report result-result you all. So saya harap you all boleh tengok balik email-email yang Cik Aina dah emailkan. Boleh check juga kat situ siapa yang tak ada tak dapat email, boleh beritahu, nanti Aina akan bagi tahu balik. Sebab bila inventory psikologi ni kita tak beritahu secara terang lah result-result you all apa semua sebab kadang-kadang ada orang dia suka untuk di share, ada orang tak suka. So automatically kita mengambil untuk secara tersembunyi ataupun secara confidential lah. Alright, seterusnya Aina. Okay, ni dah terangkan. Okay, ujian ni memang ngantuk lah. Kalau you jawab masa tengah-tengah hari tu memang ngantuk sangat sebab dia mengandungi 160 soalan. Sebab tu kita gunakan platform khusus secara bertutup sebab ujian-ujian ni ada jawab soalan. Dia macam exam kan. Tapi tips untuk jawab ujian psikologi ni adalah you jujur je. Jawab dengan jujur insya-Allah you will be okay. Spontan, jujur sebab dia not like a calculus. Kalau tadi Encik Khuzairi, Fakulti Sains Komputer dan Matematik, sistem matematik and so on, kita tak perlu benda-benda yang begitu. Kita more kepada santai. Okay, psikologi tak semua kepada santai. Alright. Next. Alright. Bagi peserta yang saya rasa semua dalam ni adalah peserta yang memang khas, saya rasa tak perlu nak scan QR code tu. Mana yang peserta memang daripada luar, ada lagi luar ke? Haji Jamal semua memang orang dah pure sistem ni. Tak perlu. So maksudnya dalam ni memang adalah peserta yang memang dah pure dengan ujian ni. Memang dah jawab semua ujian ni. Okay? Alright. Next. Okay, ni borang dia. Kalau borang dia secara manual begini. Yang you all jawab tu secara online. Alright. Next. Alright. IPS Siddiq Noor ni, dia akan, instrumen ni akan mengkaji terhadap trait, 16 trait personality iaitu agresif, analytical, autonomy, bersandar, extrovert, intellectual, introvert, kepelbagaian, ketahanan, kritik diri, mengawal, menolong, sokongan, struktur, pencapaian dan kejujuran. So 16 trait. Ni adalah personality diri kita. 16 personality kita. Kalau kita jawab dengan jujur, jujurlah jawapan dia. Alright, next. Alright. So saya harap kat ruang chat tu kita sekarang berudara sebab hari ni saya tak buat ni. Tak buat game untuk jawab soalan. Alright, cuba tengok agresif. Bila skor siapa ada tak dalam grup ni yang skor dia hari tu agresif? Agresif saya 60. Okay, 60 macam Imam Afiq. Skor dia adalah skor sederhana iaitu asertif. Okay, asertif dalam kebanyakan hal, selalu menuntut hak tetapi pada masa yang sama menjaga hati dan perasaan orang lain. Okay, ustazah pun asertif 50 juga. Okay, ada lagi yang boleh respon, di sini boleh share lah, saya tak paksa, bagi willing nak share. Alright. So, maksudnya bila kita skor rendah, dia kena ingat 3 word je. Bila agresif, dia lawan dengan pasif dan asertif. Agresif, pasif, asertif. So, kita nak mana? Pasif adalah orang yang sentiasa disuruh-suruh ikut je apa orang cakap. Dia membiarkan diri dia dimanipulasi oleh orang lain. Alright. So, dalam grup kita ni memang ada seorang lah yang rendah di sini.
Alright, dia membiarkan diri dia dimanipulasi oleh orang lain, maksudnya dia tidak menuntut hak diri dia, dia reda je semua benda. Kan dalam Islam memang betul lah kita reda, tapi reda kita kena bertempat. Reda kita maksudnya takkan kita reda orang buat dosa dengan kita, tak. Maksudnya kita still kena asertif. Bagi skor yang tinggi pula, dia agresif, kebanyakan hal suka mengkritik orang lain, matlamat dirinya menjadi tujuan. Tapi bagi yang skor agresif yang tinggi ni, kita tak boleh juga nampak kau ni agresif jahat, tak. Bagi ketua-ketua bahagian, kalau kita tengok Perdana Menteri ke, ahli politician ke, dia perlukan skor yang tinggi sebab dia punya matlamat tu mesti capai. KPI dia mesti capai. Okay? Kalau macam kita, KPI mesti capai, at the same time kita rasa nak jaga hati kita punya subordinate. Okay? Tapi yang besar-besar saya percaya, contohnya Donald Trump, dia mesti skor tinggi sebab dia perlu achieve that. Tapi yang tak bagusnya adalah bila kita agresif, kita tak akan disukai. Sebab dia ibarat you suka kutuk orang lain dan orang lain tak suka you. So untuk menjadi personality yang bagus adalah kita ni adalah asertif. Kita terima pendapat anak buah kita, at the same time kita ada pendapat sebagai ketua bahagian. Okey, dalam grup kita hari ni terima kasih buat Ustazah Aziza dan Dr. Syafina selaku ketua bahagian unit BHEI dan unit kesihatan yang join together, yang allow you punya anak buah untuk join. Sebagai ketua memang kita kena asertif sebab kita nak dengar pendapat staff dan pendapat kita mesti together. So kalau dalam you punya tu semua asertif, maksudnya bagus. Maksudnya ada win-win situation. Ada soalan tak yang kat agresif dulu? Boleh kat ruang yang chat, ada soalan tak yang agresif? Tak ada. Okay, 3, 4, no. Okay, next. Alright, seterusnya skor analytical. Analytical ni bila skor rendah, maksudnya kurang atau tidak berminat dengan perkara atau analisis. Ada tak yang skor rendah? Maksudnya tak suka. So, orang yang praktikal, ketika berinteraksi dengan orang lain, tidak cuba membaca tersirat. Okey, Muhammad Afiq pun dia kata, Ustaz Imam pun cakap dia 60. Iaitu sederhana, minat analisis, sensitif pada percakapan, tetapi tidak terlalu sensitif. Okey, kalau contohnya dia nampak macam, analytical ni senang je. You nampak orang pakai baju berubah pun, you akan automatically, baju baru kan? Nampak? Bagi orang yang tak analytical, you pakai baju baru ke tadi? Tak perasan lah. Macam tu. Ataupun kadang-kadang analytical yang rendah, bila dia kata cuba membaca, dia tak membaca tersurat je. Maksudnya orang-orang yang begini kalau you bagi ayat tersirat, dia tak faham. Dia tak faham tersurat. Tadi tak cakap pun, tak kias tu. Tak payah nak berkias sangat sebab dia not analytical person. Alright. Okay, Haiza 30 je. Dia takkan macam Haiza. Dia baca yang tersurat je. Memanglah budak ni. Kan Haiza kan? Lalu kan, kalau saya cakap laju-laju dia tak faham nanti. Selalu analisis carta. Imam Afiq selalu analisis carta je kan? Okay, selalu you all tengok analisis carta. Tapi ni more kepada analytical diri sendiri, persepsi kita kepada orang lain. Okay, bukan persepsi lah. Analytis. Macam mana? Begitu. Maksudnya analytical ni macam pemerhatian. You suka tengok, pasal tak kalau kita buat survey ke, kita buat thesis ke jurnal, dia ada observation. Dia analytical lah melalui pemerhatian. Begitu. Alright? So ada soalan tak dekat analytical? Ada tak? Alright? Tak ada. Okay. Seterusnya. So you all, ni sebab kat tangan saya memang ada pun result-result you all. Tapi you all boleh check juga kalau nak tahu. Okay. Seterusnya autonomi. Autonomi ni bagi yang rendah, lebih suka menerima arahan orang lain. Okay, struktur sosial. Okay, so sekarang ni zaman dah maju tau, zaman maju. Kalau dulu, zaman-zaman dulu saya percaya Tuan Haji Zaman, Tuan Haji Zainal ada bersama. Kalau dulu-dulu punya study aku tau, saya yang menurut perintah bawa diikut je. Tapi sekarang you kena ingat, kadang-kadang bos tu ada degree. You punya kerani pun ada degree. You punya PO pun ada degree. So automatically knowledge tu dah sama. So dari segi autonomi tu dia dah tingkat tinggi. Ciri-ciri autonomi bertahap sederhana ataupun bertahap tinggi. Maksudnya dia sukakan adventure lah. Buat sesuatu tu perlukan kebebasan. Adventure. They need to do something new. Autonomi. Okay, kalau skor Imam tadi 90. Tinggilah 90, maksudnya sukakan kebebasan sepenuhnya dalam segala tindakan. Dapat mengawal dan menentukan aktiviti seharian. Okay, by the way, Aina pun ada share link. Mana yang malu-malu nak tanya soalan tu secara ni,
boleh juga isi form pendaftaran dan juga isi form soalan sekiranya ada soalan. Okey, untuk tanyakan soalan boleh isi daripada link tu lah. Nanti kalau ada soalan kita bacakan. Kita tak baca nama, kita baca soalan je. Alright? Kita buat juga form yang mana tak check, Imam alhamdulillah, Imam terbuka untuk sharing dia, alhamdulillah. So bagi yang rasa nak tanya tapi tak nak tanya secara chat, boleh juga isi link yang Cik Aina dah share link. Alright? So autonomi kita perlu skor yang tinggi. Alright? Okay, saya nak terangkan. Bagi ketua-ketua bahagian yang 4 ni autonomi kita kena tinggi. Ketua bahagian dia tak boleh skor rendah. Bila ketua bahagian you skor rendah, you dimanipulate oleh subordinate you. Okay? Ketua bahagian skor kena tinggi sebab you control you punya staff, bukan staff control you. Understand? Betul, kena bully. So alhamdulillah lah kalau kita tengok autonomi Dr. Syafinas dan Ustazah di ranking yang tinggi. So maksudnya you boleh control you punya anak buah di bawah you. Alright? Okay, clear? Bos penting, autonomi penting untuk bos. Alright? Alright, seterusnya Aina. So far Ustazah tak kena bully lah. Sebab tinggi Alright, yang ni adalah bersandar. Bersandar lebih kurang kita guna perkataan macam bergantung dengan orang lain. Bagi skor yang rendah adalah mengharap pendapat dan nasihat daripada orang lain, suka bergantung pada orang dalam membuat sesuatu keputusan. Okey, skor yang sederhana adalah pergantungan tahap sederhana lah. Skor yang tinggi adalah tidak bergantung kepada orang lain, suka berdikari dalam membuat sesuatu keputusan. So kita tengok banyak juga staff-staff bawah, staff sokongan, yang B, yang B, yang C ni memang tinggi dari segi bersandar. So kita akan nampak tau staff-staff yang staff sokongan yang bagi ketua bahagian you akan nampak bila staff sokongan you bersandar dia adalah tinggi, adalah skor yang tinggi, maksudnya dia tak mengharapkan you sentiasa nak beritahu dia what to do, this one salah, dia tahu macam mana nak jalankan tugas, macam mana nak buat dia punya JD kerja yang sebenar. Okay, berbanding kalau you dapat staff yang bersandar yang skor rendah, maksudnya anything else yang dia nak tu dia mesti minta pendapat tu. Dia ada pro and con. Kadang-kadang kita rasa perlu rendah sebab supaya apa benda yang dia buat tu kena beritahu kita dulu. Alright? Ada juga bahagian staff yang tak perlu. Contohnya saya bagilah Dayah. Hidayah dengan Puan Hidayah dia jaga ubat. Dia perlu rendah sebab how miligram ubat yang nak bagi kat pasien tu nak tak nak, dia tak boleh, dia kena juga tanya pendapat Dr. Syafinas, adakah sesuai ubat ni diberi pada ni. Maksudnya dia skor bersandar. Tapi kalau contoh sebagai imam ataupun Bilal, you kan nak azan kat masjid mengikut waktu solat. Takkanlah setiap 5 waktu solat ni you kena call ustazah. Ustazah saya pergi masjid ni boleh ke nak azan? So macam tak kena kan? So maksudnya dia akan skor yang tinggi, dia tahu what to do, dia punya kerja. Jadi skor bersandar ni kadang-kadang dia bergantung juga kepada kerja kita. Tu dari segi kerja. Dari segi rumah tangga pun kadang-kadang kita nampak isteri yang sama ada berdikari atau independent ataupun non-independent. Alright? Bila skor rendah, dependent. Kalau skor tinggi, independent. Alright? So maksudnya suami dia okey senang. Bini aku ni tahu je nak masak macam mana apa semua. Tak tahulah kalau ustazah nak siang ayam ke nak masak ayam ke, nak minta suami cucikan ke, tak tahulah kan. Contohnya benda tu dah tahu ke tak? Kami pun merantau dari daerah. Aduh. Alright. Anak perantauan berdikari, betul kan, orang utara, Dok Mari Selatan kenalah berdikari dah. Okay. Dan ada soalan tak yang 4 bersandar? Beli je, alhamdulillah. Bagus. Saya suka ayat Dr. Syafina ni, beli je. Kira umuman memang untuk beli je, weekend je kita masak. Okey, dari skor intelektual pula adalah bila yang skor rendah tidak selesa dengan perkara yang bersifat teorikal, lebih berminat dan selesa dengan kerja bersungguh praktikal dan pragmatik. Sukakan kerja kemahiran. Sederhana, bertahap yang tengah-tengah di mana skor rendah dan skor tinggi, iaitu skor tinggi sukakan aktiviti yang memberi cabaran dari segi intelektual, merasa puas dengan aktiviti ilmu tetapi tidak puas dengan aktiviti yang berulang. Okey, bila skor yang rendah, intelektual ni bukan akademik tau. Kalau you straight 5A ke, degree 4 flat ke, master 4 flat ke, matrikulasi skor, no. Intelektual ni macam mana you gunakan motivasi diri you untuk menjadi seorang individu yang sangat cemerlang dalam hidup.
Ada orang dia suka macam follow je. Struktur je. Boleh? Boleh tapi dia tak ada idea. Tapi bagi skor yang tinggi adalah orang-orang ada idea. Why not kalau kita buat ni? Why not kita buat ni? So, you all perasan tak kalau dalam kita punya portfolio, kita akan tulis kalau ketua bahagian adalah apa? Merancang. Perkataan dia mesti merancang. Tapi bila anak buah, melaksana. So, ketua bahagian skor dia kena tinggi sebab dia merancang. Bagi staff sokongan, dia skor rendah tak apa sebab dia melaksana. Dalam job description kita pun memang dah terangkan benda tu. So automatically bos-bos haluslah tinggi dari segi intelektual dia. Alright? Tapi tak salah lah kalau tak tinggi, sederhana okey. Tapi maksudnya boleh ditingkatkan lagi. Alright? Boleh Alright, seterusnya extrovert. Alright. Extrovert ni dia ada 3 lah. Senang cerita extrovert, ambivert dan introvert. Ambivert tengah-tengah. Tengah-tengah sama ada suka dengan orang ramai, tak suka kadang-kadang ada waktu sini, kadang orang ramai. Dia tengah-tengah. Okay, extrovert adalah dia suka dengan orang tapi ujian IPS yang Sidik buat ni dia buat 2 je. Extrovert dan introvert. Alright? Biasanya you akan nampak you ambivert adalah skor you extrovert 50%, introvert nanti 50% juga. So you ambivert. Tapi kalau nampak 90 dan 20, so nampaklah perbezaan dia you kat mana. Skor rendah ataupun kurang atau tidak sosial, mengelak untuk berinteraksi dalam kumpulan yang besar, lebih selesa kepada suasana bekerja sendirian. You all perasan tak sekarang ni bila bahagian latihan usulkan setiap staff perlu talk, tak tahu kenapa. Sebab mungkin ciri-ciri personality you all ada di introvert ni adalah rendah. Maksudnya you takut, even secara virtual ni pun you takut nak jumpa orang. So automatically staff-staff tak berani nak bercakap. Jadi kita ni kena push diri kita macam mana nak bercakap. Okay, bila skor yang tinggi dia suka sosial, suka interaksi dengan orang ramai. Dia willing to. Alright, dia tak serabut lah. Sekarang kan kita pergi mana ada saringan waksi ramai-ramai, dia tak pening kepala. Dia okey dalam suasana yang ramai. Alright, skor sederhana adalah ciri sosial dan tidak sosial. So kita panggil dia sebagai ambivert. Alright? Boleh? Clear? Alright? So lepas ni saya tengok diri masing-masing. Bila rendah tu, extrovert yang rendah tu, ada orang dia memang extrovert. Tapi dia boleh interact dengan orang ramai. Beza kan? Ada orang yang dia extrovert, dia tak boleh interact dengan orang ramai. Maksudnya self confidence dia tinggi. Okay, beza pula yang macam tu. Maksudnya extrovert dia rendah tapi dia boleh berinteraksi dengan orang ramai, tapi honestly dia tak suka pun dalam kelompok yang ramai. They have to. Mungkin sebab bidang kerjaya dia, they have to do that. Tapi dia not passion to do that. Faham tak maksud saya? Dia ada benda-benda yang macam okay, saya boleh cakap depan orang ramai tapi sebenarnya dia tak suka beramai. Senang cerita gitu. Alright? Tapi boleh. Skor dia still, dia walaupun dia extrovert tapi dia boleh bercakap dengan orang ramai. Okay? Tapi sebenarnya dia lebih suka selesa kerja one to one berbanding berkumpulan yang besar. Alright. Okay, seterusnya. Introvert. Ni yang saya kata versus tadi. Extrovert dia kena versus dengan introvert. Okay, bila skor yang rendah suka melibatkan diri dalam perhubungan interpersonal dan suka berada dalam kalangan orang ramai. Nampak? Okay, dia rendah. Sebab yang ni adalah tak suka dengan ramai-ramai. Bila orang extrovert tinggi, dia kat sini dia rendah. Tapi bila orang extrovert dia rendah, dekat sini dia mesti jadi tinggi. Alright? So you akan nampak tinggi ataupun di dalam tahap yang sederhana. Tidak sosial dan suka mengelak situasi memasa klien berkomunikasi, lebih selesa kerja dalam setting bersendirian. Ciri-ciri sosial adalah tahap dengan sederhana. Sebab tu saya cakap, bila you tengah-tengah, kita adalah ambivert. Alright? Ambivert ni bagus juga. Kalau terlalu extrovert kadang-kadang ada masalah juga musim PKP ni. Asyik nak keluar rumah je kan. So biar kita tengah-tengah, ambivert ni kadang-kadang bila you score yang sederhana ni bagus. You ikut je peredaran zaman ke peredaran environment, iklim Malaysia, geografi and so on. Kita boleh ikut. So score yang sederhana tu sebenarnya bagus. Alright? Tapi kalau macam sebagai contohlah kat sini kita ada DO. Kalau DO kita introvert susah agak Haji kan. Betul tak Tuan Haji? Haji Zainal kan? Kalau DO introvert Haji tak suka jumpa orang susah pula kan. So maksudnya ada profession kita yang memang kita perlu jumpa orang.
Okay, saya serah ke sini. Orang yang dalam pengkhususan Science and Social, biasanya dia extrovert. Orang dalam pengkhususan Science and Technology ataupun Applied Science, dia biasanya introvert. Sebab kerja you more kepada equipment, more kepada mesin, more kepada tools, sebab you tak perlu jumpa orang. Orang-orang yang dalam bidang sosial, dia kena jumpa orang. So kalau macam grade saya S, dia kena jumpa orang kan? Have to extrovert, for example. Alright? Okay, next. Extrovert, Ustazah, 90 extrovert. Alright. Okay. Terusnya adalah kepelbagaian. Kepelbagaian ni agak menarik juga. Sebab ada orang dia suka tau environment kerja berubah-ubah. Naik pangkat ke, pindah sana, pindah sini. Tahun ni kita duduk kat UK, tahun depan dekat Australia. After that maybe kat Melbourne ke, Madrid ke, kita tukar kot. Pergi Thailand ke, dia okey. Maksudnya kepelbagaian dia tinggi, dia suka benda-benda yang adventure begitu. Bagi orang yang skor rendah adalah suka situasi pekerjaan yang stabil dan selamat. Contohnya saya lah. Okay, contohnya saya. Saya sederhana lah kat sini kan. Tidak selesa dengan situasi dan pengalaman baru. Ada orang you perasan tak? Okay, sebab kat sini semua ada ketua bahagian. Saya nak terangkan sikit je lah. Bila kita touch tentang exit policy, kadang-kadang kita rasa kita perlu tukar portfolio staff-staff kita. Okay, untuk tahun depan, untuk bulan depan, you tukar portfolio, you jaga A, dia jaga B. Sekarang A, B, B, A tukar. Tapi bila staff you kepelbagaian dia tu rendah, you akan menyebabkan staff you tu yang you tukar portfolio kerja dia tu, dia akan jadi depression, anxiety. Sebab apa? Sebab dia bukan orang yang berpersonaliti kepelbagaian. Dia tak suka benda-benda yang berubah-ubah ni secara mendadak. Ada orang dia okey. Sebab tu personality staff, antara staff sokongan kita ni kita tahu macam mana. Bila kita nak menegur dia, bila kita nak mengubah dia, kita kena tahu. Okey, skor yang sederhana, pelbagaian yang sederhana. Okey, skor yang tinggi dapat menghayati situasi, dapat memberi peluang untuk pengalaman baru, suka pada perubahan. Sebenarnya cerita macam kita cakap tadi. Dia kalau kena pindah ke tempat kerja, okey. Kalau macam saya tengok ada dua orang insan hebat kita kat sini, D.O. Kulai, Tuan Haji Zainal. Kita ada D.O. Keluang, Tuan Haji Jamal. You all tahu tak, perjalanan insan berdua ni dari segi kerjaya dia sangat berubah-ubah. Bayangkan sebelum ni Tuan Haji Zainal, YDP, Majlis Perbandaran Pasir Gudang. Okey je bila Majlis Perbandaran naik kepada taraf bandaraya, berpindah pula naik pangkat lagi jadi DO kepada Kulai. Tak tahulah lepas ni dapat datuk ke datang balik dekat Majlis Perbandaran Pasir Gudang. Tak tahu, benda-benda ni kita predict lah, benda yang kita tak tahu kan. Orang yang kepelbagaian tinggi dia willing tu. Okey, tapi kalau orang yang kepelbagaian rendah, sebab tu ada orang tak nak pindah lah. Ni tempat duduk aku, ni memang pejabat aku selesa je, tak kisahlah kecil ke besar, okey je. Ada orang yang memang tak nak keluar daripada kepompong dia tu, right? Alright, so seterusnya, majoriti saya tengok kalau dalam grup ni adalah lebih kepada sederhana dan tinggi. So okey, maksudnya boleh movement lah. Okey, ketahanan. Ketahanan ni orang kata apa, kalau bahasa-bahasa sekarang orang cakap apa, alang kau ni mental tisu sikit-sikit nak koyak lah. Inilah ketahanan kan. Ketahanan di efek dari segi kita punya mental, physical, emosi and so on. Bagi yang skor rendah, mudah mengenepikan sesuatu jika dirasakan tidak bernilai dan cepat bosan. Skor sederhana, tahap sederhana. Skor tinggi, bermotivasi, menghabiskan semua tugasan yang dimulakan, ada ketahanan dari segi fizikal, mental dan emosi. Alright. Bos pun seharusnya ketahanan kita adalah kena tinggi. Sebab bila kita mulakan sesuatu kerja, kita kena settlekan. Baik ke you mesti kena selesaikan. Sebab kita tak boleh withdraw. Maksudnya bila withdraw, kita escape diri kita avoid. Maksudnya ketahanan yang tinggi, bos-bos yang ketahanan tinggi, dia okey je. Atasan bagi kerja, okey, boleh, I will do that. Maksudnya bermotivasi menghabiskan semua tugas yang telah dimulakan, ada ketahanan dari segi fizikal, mental, emosi. Orang marah dia ke, orang condemn dia okey je, okey. Terima kasihlah awak dilahirkan untuk condemn diri saya. Contoh, dia positif. Dia tak adalah tiba-tiba balik rumah nangis, ya Allah, tadi aku memang kena marah, dah tak tahu dah macam mana nak pergi pejabat dah hari ni. Sebab beza kan, bila yang skor rendah, tiada ketahanan, you akan boleh menyebabkan persekitaran kontrol you, okay? Bagi ketahanan orang yang tinggi, you yang kontrol persekitaran. You nak mana? Persekitaran kontrol you ataupun you yang kontrol persekitaran? So kita pilih lah kat mana kita punya ketahanan.
So far alhamdulillah dalam grup ni pun semua dalam tahap sederhana dan tinggi, tak ada yang rendah. So you all semua yang mendengar kami punya talk ni tak adalah membiarkan persekitaran mempengaruhi diri you. You yang mempengaruhi persekitaran. Alright, clear? Ada soalan? Alright, kritik diri. Kritik diri siapa-siapa ada boleh share tak? Kritik diri berapa? Ada sudi yang share? Okay, kritik diri ni bila rendah menganggap diri mereka sentiasa betul. Yang bersalah adalah orang lain. Ni memang apa orang kata like good kan. Sederhana dikaitkan dengan seorang yang stabil dari segi emosi. Alright. Bila skor tinggi, seorang yang masalah selalu merasa merendah diri, bimbang dan bersalah, tidak percaya kepada orang lain. Alright. Boleh? So you all nak dekat mana? Alright. Ni you all punya scoring. Saya 60 sederhana. Stabil dari segi emosi dan psikologi. Alright, skor tinggi? Boleh? Okay. So yang mana yang skor rendah ke, tinggi ke, bolehlah. Okay? Sederhana dan tinggi. Okay. Kritik diri ni kadang-kadang dia macam saya cakap tadi juga, dia bergantung juga dengan you punya profession. Kadang-kadang kritik diri tu menganggap diri sendiri secara betul dan bersalah ada orang lain. Sebab you yang nak buat decision making. Tengok masa you jawab soalan tu you fikir benda yang macam mana. Ada pula yang kritik diri yang rendah ni pula, dia tak suka pendapat orang. Dia rasa pendapat dia je betul. Tengok you dekat mana. Alright. Tapi kita nak skor yang bagus adalah stabil dari segi emosi dan psikologi adalah 40 daripada IPS ni lah. Alright. Sebab saya rasa skor ni mungkin you all akan dapat, alah ya ke? Betul. Memanglah instrumen ni tak ada kita cakap sahih. Betul, tapi boleh diguna pakai. Tapi kalau sahih betul sebab instrumen Dr. Siddiq Noor ni, pelopor-pelopor baru yang kaji adalah sebab dia tidak pasti. Dia just jawab ya tak. Dia tak ada tengah. Kadang-kadang kita ya ke? Tak pasti. Dia tak ada jawapan yang tak pasti tengah tu kan. So bila jawapan kita lebih kepada ya tak, tak ada tapi kadang-kadang ada ya je lah. Benda-benda macam tu effect. Alright. Okay, seterusnya mengawal. Okay, bila mengawal, skor yang rendah lebih selesa dipimpin daripada memimpin. Skor sederhana, ciri-ciri memimpin tak sederhana. Skor rendah selalu memilih kejayaan berkaitan dengan kepimpinan, suka mengawal dan memimpin orang lain. Okay? Boleh? Skor sederhana. Okay, clear. Ni ada apa-apa soalan tak? Alright. So, mengawal ni, kenapa mengawal? Mengawal maksudnya kita lebih selesa dipimpin daripada memimpin. Maksudnya rendah lah, dia tak nak jadi leader pun. Okay. Ni skor ni. Yang 70 hingga 99 ni ada salah sikit Aina. Skor cemerlang. Ni anak QM saya ni. Okay, rendah, sederhana, tinggi 70 hingga 99 tu tinggi. Kan Aina kan, betul tak? Betul kan saya kan Aina? Skor 70 hingga 99, okay maaf. Skor tinggi 70 hingga 99 ni maksudnya kita adalah tinggi. Bukan rendah So ketua-ketua bahagian kalau saya tengok mengawal tinggi. Sederhana. Banyak yang sederhana lah. Kalau kita tengok yang tinggi yang tinggi Taufik. Baguslah Taufik. Tinggi awak punya ciri-ciri memimpin. No wonder lah awak suka mengajar You boleh control student. Taufik ada sini Taufik? Ada? Ada. Betul kan? You tinggi. So maksudnya yang ni skor yang 70 hingga 99 tu tinggi Alright, seterusnya menolong. Pada salah slide tu. Alright, dia mesti yang last tu skor tinggi. Okay, sokongan. Okay, bila sokongan, bila menolong. Menolong tidak suka terlibat secara emosi dengan orang lain, lebih suka berfokus. Saya percaya unit kesihatan dan bahagian ahlak riwayat Islam, kita adalah ciri-ciri sosial kan. Memang akan jumpa orang kan, kena menolong tu kena ada. Ciri-ciri menolong pada tahap sederhana. Bila yang tinggi berkeinginan untuk mencurahkan simpati, kasih sayang, bantuan. Ustazah berapa yang Ustazah kat sini menolong?
Ustazah tinggi alhamdulillah. No wonder lah ustazah memang senang, memang orang yang insan yang senang simpati. Dia kalau Afiq 70, tinggi juga. Macamnya kalau macam pelajar-pelajar susah dia willing to help tu. Dan saya percaya Dr. Syafinas pun menolong dia tinggi. Okay, skor yang tinggi maksudnya willing. Memang nak tolong sangat. Alright. Okay. So seterusnya. Alright, sokongan. Okay, sokongan ni dia berkait dengan kita punya yang tadi tu yang bersandar. Okay, bersandar bermaksud apa tu? Bersandar dengan sokongan dia berkait rapat. Okay, skor yang rendah tidak suka bergantung secara emosi kepada orang lain. Okay, rendah. Dia tak okey, dia okey je, dia kuat. Skor sederhana, sokongan di tahap yang sederhana. Skor yang tinggi adalah mempunyai keinginan untuk dikasihi, difahami dan mendapat simpati. Sebab tu kalau you all nampak sesama you all, kalau kita boleh jumpa sebab kita virtual. Kalau kita buat ujian ni secara grup, kita buat kaunseling kelompok, kita duduk dalam bulatan. Kita sharing. Kenapa kita tinggi, kenapa kita rendah, dia beza. So hari ni kita tak boleh nak buat macam tu kan. Kita boleh dengar mana yang willing, boleh ruang check kat ruang komen ataupun ruang link yang Aina sharekan. Tapi kadang-kadang you tak nak cerita. Tapi dalam sesi kelompok biasanya kita buat dalam bentuk bulatan. Bila dalam bentuk bulatan, semua orang akan luahkan kenapa dia kat situ. Saya ni memang kurang sokongan daripada bos saya yang pertama sampai bos saya yang kelima. Semua nak pandang salah saya. Saya ni salah ke? Macam tu. So maksudnya begitu. Sokongan yang tinggi mempunyai keinginan untuk dikasihi, difahami dan mendapat simpati. Alright? So yang itu adalah sokongan. Okay? Alright. Struktur. Okay, struktur tu adalah skor yang rendah. Okay, skor yang rendah lebih suka kepada aktiviti yang tidak berstruktur dan berulang. Manakala skor sederhana struktur pada tahap yang sederhana. And then skor tinggi suka kepada perkara yang berstruktur, rutin. Alright, you perasan tak kalau orang-orang yang struktur ni, jap saya tengok. Bagus. Semua majoriti kita adalah yang struktur dan sederhana lah, tinggi dan sederhana. Struktur ni maksudnya, you kalau buat kerja kan, you kena kemas. Kalau buat A, kena siapkan sampai habis. Kalau ambil benda tu kat situ, kena letak balik. Kalau lepas semayang, kena lipat sejadah. Kalau lepas isi form borang, kena letak filing. Maksudnya, bidang-bidang kerjaya kita yang kita kerja pejabat ni, penstrukturan kita kena tinggi. You akan nampak staff yang struktur dia rendah, nanti dia akan macam bila kita audit dengan dokumen tak jumpa, tak dapat nak audit, datang lagi audit pembetulan kali kedua. Tapi orang-orang yang memang dia bagus kat sini, dia memang akan tinggi di sini, struktur dia tinggi. Maksudnya apa nak dokumen dia ada. Evidence nak ada. Maksudnya suka kepada perkara berstruktur, rutin dan terperinci. Itu maksudnya. Contohnya orang-orang yang menjaga akaun, dia kena struktur dia tinggi. Dia tak boleh main-main benda-benda yang melibatkan jumlah and so on ni. Yang melibatkan nombor. Lebih gemarkan kepada kerjaya memerlukan kekemasan, peraturan, ketelitian dan berulang. So far saya percaya dalam grup saya ni semua orang yang struktur. Tak ada lagi kita tengok perempuan pakai tudung sengit ke apa semua kemas. Tak ada yang pakai songkok sengit, rambut tak sikat apa semua. So maksudnya you all semua adalah seorang yang berstruktur. Alright, seterusnya. Pencapaian. Okay, pencapaian adalah tinggi. Alright. Okay, bila tinggi maksudnya sangat bermotivasi dan suka bersaing dan mencapai sesuatu matlamat. Okay, semua bos-bos yang nampak semua tinggi. Okay, staff-staff pun ada yang tinggi. Okay, skor sederhana, tak sederhana. Motivasi yang rendah, alhamdulillah. Dalam grup ni pun tak ada. So dalam grup unit kesihatan dan bahagian ahli Islam ni, alhamdulillah. Semua pencapaian adalah di kategori yang sederhana dan kategori yang tinggi. Alright. Ya? Ada lagi Aina? Habis. Okay, kejujuran. So, bila you jawab, ni so far responden you, bila kita nampak jawapan kita 60 ke atas lah. 50 tu dah cenderung. 50 tu maksudnya kita jawab soalan tu mungkin dalam keadaan kita ngantuk ke apa ke, kita ada tendensi tak jujur. Kita tak yakin dengan jawapan kita. Sebab tu saya cakap, psikologi test ni part dia adalah kita jawab dengan jujur je. Jujur ni memang diri kita sendiri. So ada berapa soalan. So tapi so far dalam grup kita ni semua boleh diterima lah. Tak ada yang 60 ke atas. Kau melebihi 50. So kalau 50 you all okay boleh diterima.
Kalau skor you 60, 70, 80, 90, 100. So maksudnya tak boleh diterima. Sebab tendensi penipuan tu akan berada di tahap yang tinggi. So ada apa-apa soalan tak? Okay, ada apa-apa soalan? Right, ada apa soalan? Okay, ni yang you all tunggu-tunggu kan, result saya dengan result Aina. Okay, nak saya present dulu ke Aina dulu? Saya dululah, nanti depan ni Aina. Okay, Aina buka balik dekat agresif. Alright. Okay, yang ni skor saya sebab setiap kali kita buat clinic inventory, automatically sebagai counsellor kita orang genuine. Okay, kami berdua ni very genuine, kita okay je nak tunjuk kita orang punya personality ke orang lain. Okay, sebab tak nak macam, ya ke counsellor tu, tanta muka-muka tanta counsellor dia teruk ke, kita tak, kita neutral. Okay, so skor agresif saya adalah di tahap yang sederhana iaitu agresif dan 60. Macam saya explain tadi, alright? Saya memang garang lah. Saya rasa Aina awal datang pun dia takut kot dengan saya. Kalau pelajar QM takut tak bermula datang jumpa saya? Takut tak? Dia dah dalam seminggu lagi dia tengah happy lah. Dia dah tahu perangai saya. Awal-awal memang takut Sebab saya tahu saya memang seorang yang agresif juga. Sebab saya jenis kalau firm. Kalau saya cakap A means A. Kalau saya kata saya dah bagi, kalau macam staff cakap tak ada jumpa, kalau saya akan bagi satu word je. Kalau saya cari jumpa macam mana? Saya bagi simple. Lagi dulu saya rasa saya lagi dulu lah. Saya punya personality assertive ni dulu saya agresif. Sekarang ni saya assertive. Dulu masa sekolah, saya sangat firm. Okay, kalau saya jadi ketua pengawas ke, jadi ketua rumah sukan ke, kalau saya cakap cikgu, bendera ni tak lawa design. Kita buat design baru, cikgu tu dengar je cakap saya kadang. Tapi nanti kumpulan kita orang kan juara lah, juara kawat ke apa semua. Sebab agresif lah. Even masa saya kat universiti, kalau saya pegang jawatan MPP ke, saya tahu kadang-kadang ada sini yang tak berkenan dengan saya. Saya cakap satu je, sekarang ni saya nak tanya, bila bagi jawatan ni yakin tak dengan saya kepimpinan? Tak yakin, saya tak nak jawatan ni. Nanti automatically semua orang cakap okey lah, kita orang yakin. Sebab saya akan buktikan, saya akan dapat double lagi pencapaian, double atau triple pencapaian lagi yang lepas. Saya memang akan ada matlamat yang begitulah. Tapi sekarang saya lemah kepada assertif lah, alright. Okay, bila orang-orang yang skor rendah, macam contoh orang pinjam barang, saya tidak minta balik, saya okey je, hari tu you pinjam, I pinjam barang kan, tak pulang lagi kan, I willing to talk like that. Saya tak ada macam, alah takut tak, saya bukan orang macam tu. Alright, next. Alright, analytical saya tadi 80 kan yang I nak terangkan, saya tinggi. Saya memang orang observation. Saya orang visual pun boleh, kinestetik pun boleh sebenarnya saya ni. Saya visual, kinestetik. Kadang-kadang saya dengar je ceramah. Tapi orang lain saya tak nota. Tapi nanti saya dapat tangkap apa yang penceramah tu beritahu. Sebab saya seorang yang analytical. Okay, kalau kita orang pergi seminar kaunselor ke, saya memang duduk dia, saya boleh bersembang dengan orang apa semua. Tapi bila part soalan dan jawab, nanti saya akan jawab. So nanti dalam grup saya, bukan tadi kau tengah bersembang ke? Tapi saya dengar apa dia cakap, saya fokus. Saya jenis macam tu. Mungkin kelebihan lah analytical. Tapi sekarang dah tak kot, dah beranak-anak 2 ni dah kurang sikit dah. So skor saya 80, banyak urat-urat dah putus. Kan? Okay. Kat sini Dr. Syafina lah, Dr. Syafina doktor kan, orang-orang medik, orang sains ni memang pandai lah, tak boleh nak dinafikan lah. Alright, autonomi saya adalah 80. Skor saya tinggi juga, dapat mengawal dan menentukan aktiviti seharian. Sebab saya memang ada checklist how to do by today. Saya memang hari-hari akan buat how to think by to do by today and so on. Apa benda yang mess, apa benda yang tak settle. So bagi individu yang suka bekerja dengan saya, yang pernah bekerja dengan saya, automatically dia akan lantik lagi tahun depan saya menjadi AJK dia sebab dia tahu cara saya buat kerja A to Z. Alright, next. Okay, bersandar. Okay, bersandar berapa tadi ni? Bersandar saya 60, skor sederhana. Okay, kalau saya memang tak bersandar sangat sebab kalau dulu sebelum ada Cik Aina saya seseorang, nak bersandar dengan siapa? Diri sendirilah kan. So saya rasa lepas ni bersandar saya akan tinggi lah akan rendah sebab saya akan ada Aina. Kalau dulu apa-apa decision making saya sendiri. Even dalam perkahwinan pun sebab saya pasangan PJJ. Contohnya beras kat rumah habis ke, lauk ayam habis ke, takkan nak telefon suami yang dekat Kelantan ke tiba laki saya kat luar negara nak belikan kan, tak boleh. Maksudnya saya berdikari. Saya seorang yang independen lah. So skor saya adalah bersandar 60. Tahap sederhana. Alright. Okay, intelektual saya 99%. Iaitu sukakan aktiviti yang cabaran. Saya memang suka benda-benda yang cabaran.
Sebab tu kalau you all tengok, kalau aktiviti kepo Pasir Gudang ni kadang-kadang mesti ada nama Puan Su kan. Sebab saya memang suka. Saya kadang-kadang bukannya offer diri, kadang-kadang fakulti yang lantik saya. Kalau baru-baru ni Fakulti Sains Gunaan buat letter of intent, saya tak ada benda pun sebab benda tu dia nampak melibatkan kerjaya dengan majikan, dia nampak Su, kita lantik you jadi AJK juga. So automatically saya pun jadi pengurusi majlis untuk majlis tu lah. So Alhamdulillah telah berjalan dengan lancar dan telah lulus, insyaAllah akan ada MOU lah selepas ni. So intelektual saya suka benda, saya jenis tak suka, okay insyaAllah grup saya Aina, Syafiq, kita, unit kejayaan dan kawasan yang sukan pun kita dah lulus untuk masuk pertandingan inovasi. Nampak benda-benda yang macam tak ada pun dalam KPI tapi we willing to. Alright. Okay, next. Extrovert. Extrovert saya tinggi lah. Okay, 99 suka bersosial dan suka berinteraksi. Saya mudah berinteraksi dengan orang lain. Even kalau ipar dewai saya pun saya ramah. Kadang-kadang saya lebih ramah daripada pasangan dia. Dengan contohnya abang saya tak ramah dengan mak mentua dia. Tapi saya lagi ramah dengan mak mentua dia. Beza Mak mentua dia kalau balik kampung dia lebih tanya saya daripada abang saya. Kecil kelakar abang saya tu. Alright. So skor saya tinggilah suka bersosial. Alright, seterusnya introvert saya of course lah, bila saya punya tu tinggi, introvert saya rendah lah. Okay, yang ni adalah skor saya 30. Suka berada dalam okay, sebab saya memang rendah. Suka melibatkan diri dalam perubahan interpersonal dan suka berada dalam kalangan orang ramai. So introvert saya rendah lah. Alright, next. Ni 30. Kepelbagaian. Okay, kepelbagaian macam saya cakap tadi, saya skor yang sederhana 60 sebab saya tak eager lah nak pindah-pindah ke apa semua ni. Bukan. Kalau orang kata naik pangkat pindah, no. Kalau orang kata offer 48 pindah, no. Saya sanggup bagilah orang lain. Saya tak gitu meruga pun, saya tak nak. Aina senyum dah. Saya cakap, Aina, saya akan ajar you all how to be a good counsellor. InsyaAllah you memang dah good counsellor pun. Pengalaman-pengalaman saya share. Mana tu ada naik pangkat, awak je dulu naik pangkat daripada saya tak nak. Lepas tu Aina dia okey je balik Shah Alam ke apa semua kan Aina kan. Ketahanan. Okay, seterusnya ketahanan. Alright, ketahanan saya pun tinggi iaitu 99. Bermotivasi menghabiskan semua tugas yang telah dimulakan. Ada ketahanan. Saya kalau buat sesuatu kerja, saya akan buat sampai habis. Tanya pelajar praktikal saya, Kuim kan. Betul tak Aizan dengan Jawa? Okay, hari tu kita orang menang kan untuk EXA. You tahu tak kita orang hari-hari balik pukul berapa? Tanya dia orang berdua. Pukul berapa Aizan? Balik pukul 7. 7. Saya balik pukul 7. Saya tak. Dia orang dah balik, saya maghrib kat sini dulu, saya balik. Saya ambil anak saya bayar overtime anak saya. Sebab saya memang kalau buat kerja sesuatu tu, saya tak suka. Kadang-kadang ada orang suka mengemas, meja kemas tapi sana kotor kan. Saya tak boleh. Kalau kemas, make sure semua tempat kemas. Contohlah malam ni tiba-tiba Allah ambil nyawa mati, siapa nak kemas macam tu? Saya otak saya selalu fikir macam tu. Alright. Sama juga saya jenis seorang yang suka kemas rumah lah. Kalau hari-hari sepal sampah kena buang hari-hari, kena sapu sampah, kena buat lantai hari-hari, kena kemas. Ambil barang kat situ, letak kat situ. Anak saya buat sepal kat rumah saya okey sebab saya memang seorang yang rajin mengemas. Okey, dia sepalkan mainan daripada level atas turun level bawah okey je. Tapi saya sejenis memang sebab tu kalau bukan nak puji lah. Kadang-kadang unit kejayaan kaunseling kita orang dah menang 2 kali kan. 5S pernah menang, EXA pernah menang. Kadang-kadang saya tak ada sistem sorok. Apa yang ada atas meja saya, orang audit memang itu. Okay. So Jawa dengan Haiza dah berpengalaman lah tu. Dia tengok saya. So dia orang pun tahu. Ambil barang kat mana, letak balik. Ambil barang kat bilik terapi, letak balik. Buka file apa tadi, page mana, letak balik. Saya senang. Alright, next. Saya tak suka cacah merbah, tak suka. Alright, kritik diri, okay. Saya pun pelik dengan skor saya ni, tapi saya tak pelik sangat sebab skor kritik diri saya adalah 30, menganggap diri sentiasa bersalah dan betul atas orang lain. Okey, kritik diri saya ni saya rasa emosi saya jadi rendah sebab menganggap diri merasa sentiasa betul dan bersalah adalah orang lain sebab okey, yang ni adalah sel mekanisme saya. Selepas saya kehilangan arwah kakak saya rasa macam ada benda baggage yang macam benda tak settle ni, kenapa tak settle ni, macam tu. Alright. Kalau orang cakap, okay, yang ni salah, dia tak salah, saya cakap macam tu. So maksud saya skor, saya rasa kritik diri ni sebab saya dah kehilangan support system utama saya. Kalau dalam hidup saya ni, orang yang paling tahu tentang diri saya ni, okay, orang yang paling tahu tentang diri kita, of course Allah SWT, tapi orang yang paling tahu tentang diri saya adalah kakak saya. So kakak saya telah kembali ke rahmatullah, so maksudnya support system tu hilang. Memang saya ada sahabat, tapi trusty person tu dah hilang. So saya rasa kenapa kritik diri saya tu, saya yakinlah kenapa menganggap diri saya betul dan orang lain. Sebab nanti saya senang sedih.
So sekarang kena fokus. Okay, betul je. Positif. Nanti jawab balik lah sebab jawab hari tu pun ngantuk-ngantuk kan. Jawa kan Aiza kan. Dia orang buka lagu lagi saya jawab soalan ni sebab saya ngantuk-ngantuk jawab soalan ni. Alright, sebab jawab dalam keadaan sebab Aina suruh jawab. Puan tak jawab soalan lagi. Saya kena jawab soalan petang-petang ngantuk deh. Okey, mengawal. Mengawal saya adalah 70 iaitu tinggi, selalu memilih kerjaya berkaitan dengan kepimpinan, suka mengawal dan mimpi orang lain. 70 tinggi ini yang salah slide tadi. Okey, skor tinggi. Alright, menolong. Alhamdulillah saya dalam profession counselor ni menolong saya tinggilah 99. Bulan puasa pun saya turun padang apa semua. Orang PKP pun saya buat program amal apa semua. Saya suka. Ajaklah saya buat program amal. Saya suka. Saya tak banyak duit. Saya tak ada banyak duit macam Ustaz Abid Liu nak sedekah-sedekah. Saya ada tenaga, kudrat, suara, insyaAllah saya boleh turun. Saya bawa anak saya. Anak-anak saya pun dah ada sistem menolong. Okay? Saya menolong memang tinggi lah. Even rumah saya pun anak-anak jiran suka datang mandi. Saya tak tahu kenapa. Setiap petang, anak-anak jiran mesti mandi rumah saya. Ni tak tipu ni. Memang suka. Tak, sebab saya okey je. Diorang suka swimming pool ke apa, wallahualam. Alright. So menolong dah. Sokongan. Okey, sokongan kisah saya tahap yang tinggi juga iaitu 70. Mempunyai keinginan untuk dikasihi, difahami dan mendapat simpati. Nampak tak? Si tinggi je. Walaupun awak tengok saya independent, tapi saya sokongan, saya perlukan benda tu, of course. Alright. Stroke tu. Okay, stroke tu saya 90. Okay, sebab macam saya cakap tadi, stroke tu maksudnya kalau saya buat A, kerja sampai habis, terperinci. Saya tak suka kerja-kerja pending, lambat semua ni, saya pening kepala saya tengok macam ni. Sebab kalau macam benda tu 2 hari, lamanya. Benda ni boleh siap dalam 2 jam je sebenarnya. Tapi kenapa nak ambil sampai 2 hari? Apa yang tak fokus? Maksudnya, bila buat sesuatu pekerja tu, saya suka fokus. Alright? Stroke tu tinggi. Pencapaian Alhamdulillah tinggi juga, sangat bermotivasi dan suka bersaing dalam mencapai satu matlamat. Sebab kita kena ada vision board. Bagi yang memang dia punya pencapaian tu rendah, so far dalam guru ni tak ada rendah, semua tinggi dan sederhana. Sebab bagi tip lah kalau you nampak orang-orang yang rendah, suruh dia tulis matlamat hidup. Matlamat hidup, apa matlamat hidup dia? Gratitude journal lah to be matlamat hidup ni. Kita dah hidup berapa lama, contoh saya dah 38 tahun, apa lagi matlamat tak capai, kenapa nak rasa pencapaian rendah? Okay, maksudnya apa lagi yang you perlu achieve, contoh, kena ada. Alright, next, penipuan. Penipuan Alhamdulillah, saya 1. Saya jujur, saya jawab ni jujur. So kalau nampak skor-skor saya tadi, jujur lah, maksudnya saya jujur lah. Kritik diri tu dah start ada kan. Yalah, lepas ni, mungkin kritik diri dah start ada juga Aina, saya rasa ada benda lah Aina sebab PI kita banyak kan Aina. Untuk makluman, saya dapat warren Aina ni pada warren UiTM Shah Alam. Kalau Johor tak dapat warren. So bila saya dapat Aina, Shah Alam menginginkan PI saya lebih hebat daripada yang lepas. Yang lepas tu dah buat lagi hebat dah, bayangkan. So automatically saya kena push Aina pun bergerak sama. Saya tak boleh Aina sleeping partner, tak boleh. So automatically Aina masuk sini. Johor ni memang antara unit kejayaan dan kaunseling yang memang banyak aktiviti berbanding KP-KP lain. You all boleh tengok dekat kita punya web tadi, careercounseling4u.uitm.my. Kalau kita tengok poster-poster kaunselor Johor, pasti gudang dan segamat ni sangat banyak. So momentum kita orang yang bekerja laju ni memang kena laju, nak tak nak. Aina memang tak tahulah, Aina silap bulan lah awak masuk sini, termasuk dalam grup yang kena momentum kerja laju. Tambahan kita bekerja dengan pesyarah daripada golongan sains dan teknologi yang orang-orang yang bekerja dengan laju juga. So automatik kita laju. So kenapa saya rasa ada benda Aina, yang ni kena buat Aina. Kerana yang ni PI kita, follow PI. Jangan benda tak follow PI. Apa kita punya jadi, that's you follow. So saya rasa benda-benda tu. So sebab tadi saya kurangkan sikit lah Aina Nanti Aina depression pula kan. Cik Aina jangan depression. Depression kena cakap dengan saya, kesian Aina. Tapi so far dia boleh senyum, boleh shopping, okey lah tu. Maksudnya dia happy lah tu kat sini dia senyum je hari-hari. Okay, so seterusnya nak Aina terangkan ke kita pilih seorang? Imam ke, boleh tak share? Siapa yang ada mic? Ustazah ke? Share Ustazah? Sebelum Aina share dia punya untuk closing. Ustazah ada? Tak ada dah. Daya ada Daya? Engage. Suraya ke? Sudi tak nak share? Ada sesiapa yang sudi share tak? Aina dalam ruangan cek soalan ada soalan tak? Link soalan ada soalan? Ada. Okey. Nak tengok link soalan dulu ke nak Aina terangkan tentang Aina dulu?
Aina terang, Aina punya dululah, boleh? Okay, tulis soalan, bagi yang ada soalan boleh share. Ada sesiapa nak ni tak? Taufik ke? Taufik sudi tak? Nakib ke? Nakib ada? Nak share Nakib? Ya Allah, tahfiz kita ni. Saya berdoa supaya anak-anak buah arwah anak kakak saya jadi macam Nakib lah seorang hafiz. InsyaAllah. Alright. So Aina continue ke apa? Okay, saya share secara umum lah tentang result saya kan. Manakah masa pun dah banyak. Okay, secara umumnya, okay, ni yang warna coklat ni adalah hasil keputusan IPS saya. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, bila kita jawab ujian IPS ni, kita memerlukan keadaan diri yang tenang, suasana yang kondusif supaya result yang kita dapat ni boleh dipercayai. Sebab tu kita ada skala kejujuran untuk detect sama ada orang yang jawab ujian ni dia jujur ataupun tidak. Kemudian hasil yang kita dapat ni mungkin hari ini result saya. Tapi nanti mungkin 2-3 bulan atau tahun depan saya jawab resultnya dah lain. Sebabnya personality kita berubah-ubah ikut keadaan dan semasa waktu tu. Okay, jadi untuk result saya yang pertama lihat pada agresif 50 iaitu sederhana. Di mana saya macam konsul juga asertif. Kita tahu kita punya stand, pendirian kita nak apa, kita nak buat apa. Tak mudah terikut-ikut dengan orang. Kemudian untuk analytical 80 tinggi. Sebab kita pun bekerja dengan manusia kan, jadi kita kena menganalisis orang, kita kena menganalisis kes-kes yang kita dapat. Jadi perlukan analytical yang tinggi. Untuk autonomi 60 iaitu sederhana. Sebabnya saya bekerja pun bersama dengan Puan Suzaina, dia senior saya, jadi saya kena sederhana lah, tak boleh ikut kepala saya kena tanya Puan Suzaina, kena bincang dengan Puan Suzaina untuk buat sebarang apa keputusan. Aina ni dulu cikgu dia cikgu Aina dulu. Kan kaunselor Aina. Sebelum ni saya cikgu, so bila sekarang kita dah ada orang yang lebih tinggi, so kita kena dengar lah cakap orang yang lebih tinggi kan. Okay, kemudian untuk bersandar saya 90, di mana saya memerlukan support sistem ataupun support pada orang sekeliling lah untuk bantu diri saya sebab kadang-kadang kita perlukan bantuan orang lain kan. Bersandar saya 90 maksudnya saya tinggi, saya juga seorang yang boleh dikatakan berdikari lah mungkin sebabnya saya anak yang sulung, anak pertama, jadi harapan mak ayah tu tinggi. Kemudian untuk extrovert saya 30, di mana extrovert saya berada dalam keadaan rendah. Okay, kat sini kalau kita lihat personality saya extrovert rendah, tapi saya setting pekerjaan dalam bidang kaunseling memerlukan untuk berkhidmat dengan orang. Okay, jadi kat sini saya pegang kata-kata prosedur iaitu lecturer saya yang buat ujian ni, dia kata tak kisahlah personality awak macam mana sekalipun tapi kena sesuaikan personality kita dalam setting pekerjaan. Contoh saya seorang introvert tapi pekerjaan saya memerlukan saya mempunyai personality seorang extrovert. Jadi kita kena sesuaikan keadaan tu untuk kita survive dalam setting pekerjaan tu. Tak salah pun orang tu introvert ke extrovert ke as long as dia boleh bawa diri dalam setting tersebut. Kemudian untuk intelektual saya 40, sederhana saja, saya taklah terlalu eager macam Suzaida, saya ikut je, saya follow je sebabnya saya macam wow hebat Puan Su ni, dia buat kerja sambil tu dia join pertandingan-pertandingan, macam wow jugalah. Kemudian untuk introvert saya 70, ni kira tinggi kan sebabnya saya kalau first time jumpa mungkin saya segan tapi bila kita dah mula berbual, dah mula bercerita, saya okey je, saya boleh je masuk dengan semua orang. Kemudian untuk kepelbagaian 50 sederhana, untuk ketahanan 70 tinggi juga di mana yelah kita kerja dengan orang kan, so kita kena ada mental yang kuat jugalah, tak boleh lah hati tisu selalu. Kemudian untuk kritik diri saya 60 sederhana, stabil, emosi, psikologi semua. Kemudian untuk mengawal saya 70, tinggi juga. Okey, untuk menolong saya 90. Yelah kita dah bekerja dalam bidang kaunseling kan, memang bidang untuk menolong orang, bantu orang. Jadi keinginan untuk membantu tu memang tinggi. Kemudian sokongan 99 tinggi juga. Yelah kita manusia ni perlukan support pada emosi kan, kita nak orang sayang kita nak orang faham kita
kita nak orang simpati dengan kita bila kita berada di usaha. Kemudian untuk struktur 90 maksudnya kat sini sama macam Puan Sulah, kita jenis yang pentingkan kekemasan, pentingkan jadi kalau buat tu buat betul-betul lah, janganlah buat asal boleh, buat macam merba kan. Kemudian untuk pencapaian 80 tinggi, yelah kita kena ada motivasi lah, kita dah kalau dah buat something tu kenalah ada motivasi kan untuk buat yang terbaik. Dah buat, janganlah stop tengah jalan kan. Okay, jadi kat sini pencapaian 80 maksudnya kita, untuk saya sendiri ada motivasi lah untuk membuat sesuatu dengan baik. Kemudian untuk kejujuran saya 40, iaitu berada di bawah 150% kan. So kat sini dikira jujur lah. Taklah segenuine Puan Su satu ni memang kira memang jujur habis lah dia jawab. Saya 40 tapi masih dalam kategori jujur juga. Okey, jadi inilah hasil ujian IPS yang telah saya jawab, dan yang warna biru ni hasil ujian IPS yang dijawab oleh Puan Su. Okey. Okay, dah sambung the next. Ada soalan Aina? Aina buka soalan tengok. Kita baca. Kita ada soalan dekat ruangan soalan. Ada soalan? Kat ruangan link ada? Tak ada. Aina tak ada. Okay, so far Alhamdulillah tak ada soalan. Saya harap semua akan dapatlah IPS ni macam Aina cakap. Personality kita ni akan berubah ikut masa. Sebenarnya memang berubah. Saya pun masa jawab semalam, oh dah sekarang personality aku dah macam ni rupanya. Psikologi test ni bagus kita selalu cuba buat, sebab benda yang kita akan tak tahu, kita akan jadi tahu. Sebab apa benda, okay, macam yang renungan Walter ni juga, apabila anda mengubah pemikiran anda mengubah kepercayaan anda. Sebab kita punya otak ni kan minda kita adalah magnet kita kan. Apa kita think, itu yang dapat. Apa kita doa, what you give, you get back. Contohnya, pencapaian kalau kita target tinggilah. Kalau kita dah macam give up, target rendah. Everything else is about kita punya self-talk. Apa yang kita bercakap dengan diri kita, benda yang positif ataupun benda yang negatif. Alright. So next. Alright, yang ni penilaian. Okay, mungkin Aina boleh copy link juga dekat ruangan chat. Mana yang tak dapat, yang buka pakai phone ni sekarang tak boleh. Sekejap Aina copy link juga dekat ruangan chat. Alright, okay, mohon semua isi penilaian. Kita akan cubalah mohon untuk jam latihan 1 jam 30 minit. Walaupun sebelum ni pun kita mohon lebih kan Aina kan? Ikut waktu talk, tapi ikut kelulusan bahagian latihan lah. Dia nak bagi berapa. Okay, sebab kita memang buat program kelulusan paperwork untuk setahun terus. Setiap bulan. Alright, mohon isi link program kita hari ini. Alhamdulillah. Thank you so much ladies and gentlemen. Atas kerjasama anda semua untuk bersama-sama kita. Terima kasih buat Dr. Syafina Makmur yang mengizinkan pelajar staf unit kesihatan sertai kita. Dan terima kasih buat Ustazah Azizah Makassar bahagian Agama Islam untuk membolehkan dirinya dan stafnya sertai program klinik inventory bersama kaunselor pada hari ini. InsyaAllah di lain masa kita lebih kepada face to face, kita buat sesi lebih genuine secara kelompok. Sebab kelompok ni seronok sebab dia lebih kepada meluah perasaan. And the last one but not least, okay, YouTube kita tu, okay, Aina mungkin boleh bagi link juga YouTube kita. Tolonglah like, subscribe sama-sama. Untuk YouTube bahagian Ahli Islam saya dah subscribe dah. So saya harap orang-orang bahagian Ahli Islam pun subscribe lah kita orang punya YouTube. And then ni Instagram kita baru buat Insta. Dari segi aktiviti kita letak kat Insta lah untuk pelajar lebih tahu. Facebook kita tak lah. Facebook lebih kepada Facebook UiTM Segamat, UKK UiTM Segamat. Sebab saya percaya generasi muda ni tak ada Facebook sangat pun. Betul tak Jawa dengan Aizah? Jawa dengan Aizah awak Facebook tengok setahun sekali Aizah? Jarang buka. Jarang buka. Saya tak ada Facebook pun. Saya tak ada Facebook pun. Macam mana? So saya rasa tak sesuai medium Facebook untuk zaman sekarang. Pelajar lebih suka Twitter, Insta. And then masing-masing dah ada YouTube channel masing-masing. Jadi kami memilih kepada YouTube channel dan Instagram untuk aktiviti pelajar lah berbanding dengan Facebook. Facebook pun saya percaya UiTM Segamat post apa-apa tak ada orang like, sedih gitu kan. So sendu-sendu tu tak payahlah. So kita Insta, saya percaya
Insta walaupun tak ada orang like, dia view. Sebab kita dah like, follow banyak saja. Okay, again, terima kasih buat Tuan Haji Jamal. Tuan Haji Jamal ada ke? Dah live? Tuan Haji busy ya? Tuan Haji pun bakal berakhir intern dengan saya bulan 4 nanti. Dia macam bertingkat-tingkat di pelajar praktikal saya ni. Bulan 3 QM. Yang lepas Azwar dan Afiq dah habis. Dalam bulan 2, pelajar praktikal saya ramai. So macam bulan 2 habis, bulan 3 habis, ni bulan 4 habis. Macam berturut-turut lah. Tapi insyaAllah akan dapat praktikal baru daripada USIM. USIM kan Aina? USIM Universiti Ustazah. Bulan 3 ni, pelajar berdiri. Kita akan terima pelajar intern daripada USIM pula. USIM ni alumni Ustazah Azizah lah kan. Okay. So maksudnya, okay, terima kasih kepada saya. Okay. Terima kasih buat Aina, terima kasih kepada Jawa, terima kasih kepada Aizah. Terima kasih buat Tuan Haji Jamal, terima kasih buat Tuan Haji Zainur yang pelajar-pelajar praktikal saya yang sudi sertai. Tidak lupa buat semua peserta hari ini. Kita ada Dayah, Suraya, Taufik, Imam Afiq, Bila Nakib, Ustazah Azizah, Dr. Syafina, Zairul. Thank you so much, Asmida and so on yang sudi bersama kita hari ini. Harap IPS ni, okay, ni adalah personality kita pada hari ini dan ketika ini. Seperti Aina cakap, bukanlah dia bermaksud personality kita ni akan berulang pada masa-masa yang akan datang. Okay, personality kita ni akan berubah. Sebab tu cakap, ya ke ketua ni. Mungkin ketika you jawab tu, ketika you rasa tak ni, so rendah. So mungkin lepas ni you jawab, skor dia akan berubah. Okay, dia akan, personality kita berubah-ubah. Tapi kita biasa bagi dalam masa 3 bulan. Betul tak Aina? 3 bulan berapa lama Aina? Bagus? Kalau personality, kalau ujian-ujian ni jawab dalam masa lingkungan 3 bulan lah kan? 3 bulan you jawab. Nanti dia nampak perubahan yang ketara lah. Okay. Alright, again, thank you so much daripada saya dan Aina. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Make sure sebelum live isi dulu ruangan Okay, thank you so much.